Hai semua, hari ini kita nak bincangkan soalan matematik tambahan Negeri Sembilan 2024 kertas 1. Bahagian A, soalan nombor 1A, tentukan sama ada vektor set 3/2i tolak 1/2j ialah vektor unit atau tidak. Justifikasi jawapan anda. Okey, untuk menentukan vektor unit kita kena cari magnitude dia. Kalau magnitude dia 1, so vektor unit. Jadi kita kena cari magnitude vektor ni. Okey, magnitude kita gunakan formula yang square root. Dia punya koefisien i iaitu set 3/2 kuasa 2 tambah koefisien j negatif 1/2 kuasa 2. Okey, yang ni bila kita kira kita akan dapat 1. So maksudnya ni ialah vektor unit. B. Penyelesaian secara lukisan berskala tidak diterima. Raja 1 menunjukkan gelanggang sejenis permainan tradisional pada saat takatis. Titik P ialah kedudukan lubang gol. Pemain perlu meleret guli ke dalam gol yang bermula dari titik asalan. Permainan ini memberi 2 kali percubaan bagi setiap pemain untuk meleret guli ke lubang gol P. Dalam percubaan pertama, vektor guli Aiman ialah 38 dan percubaan kedua vektor guli ialah PQ. Akhirnya Aiman telah berjaya masukkan guli ke dalam lubang gol P. Anggapkan gerakan guli dalam satu garis lurus. Cari nilai P dan nilai Q. Okey, so maksudnya dekat sini bermula daripada asalan kita nak pergi P lah. Okey, nak masukkan guli daripada asalan ke P. Jadi daripada sini, daripada Cartesian plane ni, kita tahu koordinat P ialah 8, 4. Jadi koordinat dia ialah 8, 4, maksudnya vektor dia ialah 8, 4 macam ni lah. Okey, so untuk guli Aiman ni, yang pertama dia 38, yang kedua ialah PQ. Jadi kita boleh gunakan hasil darab vektor untuk mendapatkan dia punya sasaran dia pergi ke 84 lah. Okey, jadi 3 lah ni B. So 38 tambah PQ sama dengan 84. Okey, jadi kita bandingkanlah atas bawah kan. So PQ sama dengan 84 tolak 38. Jadi PQ 8 tolak 3, 5, 4 tolak 8, negatif 4. Jadi kita dapatlah P sama dengan 5, Q sama dengan negatif 4. Soalan 2, diberi fungsi hx sama dengan 2x tolak 1, jx sama dengan negatif 4x tambah 2. A, cari GHX. Okey, so nak mencari GHX, kita masukkan H dalam G. Okey, so yang ni kita masukkan dalam ni. So kita akan dapat negatif 4, X kita ialah H, iaitu 2x tolak 1 tambah 2. Ni kita selesaikan dapat negatif 8x tambah 4 tambah 2. So ni sama dengan negatif 8x tambah 6. Okey, B seterusnya cari nilai x apabila GHX/2 sama dengan 2. Okey, yang B ni kita gantikan je x dengan x/2. Okey, so yang ni kita gantikan ni x kan. Jadi kalau x/2 kita gantikan yang ini dengan x/2. So kita dapat negatif 8 x/2 tambah 6. Dia kata sama dengan 2. So ni sama dengan 2. Jadi kita selesaikanlah. Kita akan dapat dekat sini. So 4 kan. So dapat negatif 6, negatif 4. X sama dengan negatif 4. So, X sama dengan 1. 3. Suatu janjang aritmetik mempunyai sebutan pertama negatif 64 dan beza sepunya 7. Jika bilangan sebutan positif janjang itu ialah 3/2 kali ganda bilangan sebutan negatif, cari A bilangan sebutan negatif janjang itu. Okey, so yang ini kita ada janjang aritmetik ataupun arithmetic progression ni. So A sama dengan negatif 64,
dia punya D sama dengan 7. Okey, yang pertama kita nak mencari bilangan. So kita nak mencari N lah. Mencari yang dia punya sebutan dia negatif. Jadi kita guna Tn kurang daripada kosong. Kurang daripada kosong maksud negatif lah. Okey, untuk janjai aritmetik, Tn ialah A tambah N tolak 1D kan. Okey, jadi kita masukkanlah dalam formula ni. So, A kita ialah negatif 64 tambah N tolak 1. N tak tahu. D 7 kurang daripada kosong. Jadi kita selesaikan ni, kita akan dapat dekat sini 7N tolak 7 kurang daripada 64. Okey, so 7N kurang daripada 71. So, N kurang daripada 10.14. Okey, N ni adalah bilangan sebutan. Jadi maksudnya dia mesti integer. So, kalau kurang daripada 10.14 ni, so kita pilih N sama dengan 10. Okey, seterusnya dia suruh cari hasil tambah semua sebutan positif janjang itu. Okey, so sekarang kat sini tadi kita ada ayat sebutan positif 2/3 kali ganda sebutan negatif. So daripada ayat tu kita boleh dapatkan dia punya ni lah bilangan positif per bilangan negatif sama dengan 3/2. Okey. So, jadi kalau kita nak cari bilangan positif sama dengan 3/2 darab bilangan negatif kan. Tadi kita dah dapat bilangan negatif kita 10. Jadi sekarang bilangan positif kita ialah 15 sebutan. Okey, dia suruh cari hasil tambah semua sebutan positif. Okey. So, untuk itu kita tadi untuk negatif kita ada 10 sebutan. Jadi kalau kita nak cari sebutan yang positif, maksudnya kita kena cari daripada T11 sampai T25. Sebab kita ada 15 sebutan kan. 15 sebutan. Jadi daripada T11 sampai T25 ada 15 sebutan. Okey, jadi kita boleh gunakan S25 tolak S10. Jangan tolak S11 pula sebab kita masih lagi nak perlukan nilai T11 tu kan. Okey, jadi kita gunakan formula Sn ni. So Sn formula dia N/2 2A tambah N tolak 1D. Okey, jadi kalau S25 ialah 25/2 2A, A kita ialah negatif 64 tambah 25 tolak 1D kita 7. Okey, tolak S10. S10 so 10/2 2 darab negatif 64 tambah 10 tolak 1 darab 7. Okey. So ni kita akan dapat ni 500 tolak dengan negatif 325. Okey, nanti kita dapat dia punya jumlah dia lah 825. 4A, selesaikan 2 set X tolak 1 sama dengan square root 4X tolak 9. Okey, untuk ni bila selesaikan maksudnya kita nak cari nilai X. Okey, so kita ada 2 set X tolak 1 sama dengan square root 4X tolak 9. Okey, kita nak matikan punca kuasa 2 ni, kita kena kuasa 2 kan kedua-dua belah. Okey. So, yang belah kiri ni kita kena kembangkan satu persatu boleh ataupun kita kembangkan secara terus. So, ni maksudnya 2 set X kuasa 2 akan dapat 4 set X kuasa 2. So, 2 set X tolak 1 darab 2 dapat 4 set X. Negatif 1 kuasa 2 dapat 1. Okey, yang ni kita boleh matikan dapat 4X tolak 9. Okey, ini square root X kuasa 2 dapat 4X sahaja. Ni 4 set X tambah 1 sama dengan 4X tolak
9. Jadi kita susun semula, kita dapat 4x tolak 4x tambah 1 tambah 9 sama dengan 4 set x. Okey, 4x tolak 4x habis, so dapat 10 sama dengan 4 set x. Sekali lagi, kita kuasa 2 kan, dua-dua belah. Okey, kita dapat ni 100 sama dengan 16x. Jadi x sama dengan 100 bagi 16. 25/4. B diberi log 4 asas x sama dengan k. Ungkapkan log x punca kuasa 3 asas 4 dalam sebutan k. Okey, so kita mula daripada soalan dia log punca kuasa 3x asas 4. Okey, so ini kita tahu yang kalau punca kuasa 3 ialah kuasa 1/3. So ni ialah log x kuasa 1/3 asas 4. Jadi yang 1/3 ni kita boleh kedepankan dengan menggunakan hukum log. So kita dapat log x base 4. Okey, kat sini clue dia ni base 4 tapi ni base x, jadi kita kena tukar base. Okey, ni kita dapat 1/3 ni log base x log base x, yang ni x ni 4. Okey, yang ni kita tahu log x base x ataupun log x asas x ialah 1. Jadi dekat sini log 4 asas x dah sama dengan ni k. So kita boleh gantikan lah. So ni sama dengan 1/3k. Soalan 5A diberi 7 kuasa y tolak 4 sama dengan 3 kuasa 2x. Ungkapkan y dalam sebutan x. So kita mula daripada soalan dia 7 kuasa y tolak 4 sama dengan 3 kuasa 2x. Okey, clue dia ialah dia punya kuasa dia ialah variable ni adalah boleh ubah. Jadi kita tahu kita kena logkan dua-dua belah dengan log base 10 supaya kita boleh turunkan kuasa dia ni. Jadi log belah kiri dengan log base 10, belah kanan pun dengan log base 10. Okey, bila kita dah logkan barulah kita boleh bawa ni ke depan. Sebab baru ada log kan. Jadi ni akan dapat y tolak 4 log 7 base 10 sama dengan 2x log 3 base 10. Okey, dia nak y subjeknya, jadi maksudnya kita kena jadikan y tu sebagai perkara rumus. Jadi y tolak 4 sama dengan 2x log 3 base 10 bahagi dengan log 7 base 10. Jadi y sama dengan 2x log 3 base 10 bahagi log 7 base 10 tambah 4. Okey, yang ni kita boleh gunakan kalkulator mencari nilai log 3 base 10 darab 2 bahagi log 7 base 10. So kita akan dapat y sama dengan 1.1292x tambah 4. B. Tunjukkan bahawa 2 kuasa x tambah 5 tambah 2 kuasa x tambah 3 tolak 2 kuasa x tambah 2 boleh dibahagi tepat dengan 4 bagi semua integer positif x. Justifikasi jawapan anda. Okey, untuk B, kita ada soalan ni 2 kuasa x tambah 5 tambah 2 kuasa x tambah 3 tolak 2 kuasa x tambah 2. Okey. So dengan menggunakan hukum indeks kita boleh pecahkan ni. Kita dapat 2 kuasa x darab 2 kuasa 5 tambah 2 kuasa x darab 2 kuasa 3 tolak 2 kuasa x darab 2 kuasa 2. Okey, jadi ni kita ada yang sama ni kan. Kita namakan dia faktor sepunya. Jadi kita boleh faktorkan. Okey, so kita dapat 2 kuasa x dalam bracket 2 kuasa 5 tambah 2 kuasa 3 tolak 2 kuasa 2. Okey, so ni 2x.
Okey, yang ini ialah 2 kuasa 5, 32 tambah 2 kuasa 3, 8. So, 40. Tolak 2 kuasa 2, 4. So, 40 tolak 4, 36. Okey. So, jadi ni pun kita boleh tulis sebagai 36 2 kuasa X. Okey, jadi ini boleh dibahagi tepat dengan 4. Sebab 36 ialah gandaan 4. Okey, so 36 ialah gandaan 4. Okey, jadi 36 darab 2 kuasa X ni boleh dibahagi tepat dengan 4. Okey. 6. Pembeli ubat X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan X kuasa 2 tambah 4X tambah 4. Raja 2 menunjukkan satu graf garis lurus diperoleh dengan memplotkan Y besar melawan X. A. Ungkapkan Y besar dalam sebutan X dan atau Y. Okey, so untuk jawab soalan A ni sebenarnya dia ada bagi clue. Ini paksi ni ialah X. So maksudnya daripada persamaan ni dia punya X dia. Okey, so lepas tu dia punya pintasan dia ialah Y. Pun kita nampak dekat sini pintasannya ialah Y. Jadi daripada Y sama dengan X kuasa 2 tambah 4X tambah 4 ni, kita pindahkan X kuasa 2 ke kiri. So Y tolak X kuasa 2 sama dengan 4X tambah 4. Okey, so ni ialah Y besar sama dengan M X besar tambah C. So Y besar dia kita bandingkan je lah kan ni. Ni Y besar, ni X dia memang X lah daripada graf ni kan. Jadi dia tanya ungkapkan Y besar dalam sebutan X dan atau Y. So Y besar sama dengan Y tolak X kuasa 2. Okey, B. Seterusnya cari nilai H. Okey, sekarang daripada persamaan ni, kita tahu yang dia punya pintasan dia ialah 4 kan. Kat sini 4. Okey, kalau pintasan 4 dia punya koordinat dia ialah 0, 4. Jadi kita tahu kecerunan. Okey, kecerunan. Kecerunan ialah 4 kat sini 4. Semuanya 4. Kecerunan 4 dia punya pintasan pun 4. Kecerunan 4. Dan kita tahu nak cari kecerunan ialah Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. So 5 tolak 4 bahagi dengan H tolak 0 samakan dengan 4. Jadi 5 tolak 4, 1/4 sama dengan H. So H sama dengan 1/4. 7A. Diberi kecerunan tangen bagi lengkung Y sama dengan X kuasa 2 dalam kurungan PX tambah Q pada titik 1 negatif 2 ialah 5. Ungkapkan Q dalam sebutan P. Okey, so kat sini dia beri kecerunan ialah 5. Kita tahu kecerunan ialah dy dx. Okey, dekat sini dia bagi Y. Dia bagi Y sama dengan X kuasa 2 PX tambah Q. Jadi kita boleh expand ni kita boleh kembangkan. Kita dapat Y sama dengan PX kuasa 3 tambah QX kuasa 2. Dan daripada sini kita boleh cari dy dx. Okey, kita bezakan terhadap X. Jadi kita dapat dy dx. Okey, ni dapat 3PX kuasa 2 tambah 2QX. Okey, dia bagi tadi dy dx sama dengan 5. Pada titik 1 negatif 2. Okey. So pada titik 1 negatif 2 ni maksudnya X dan Y. So kita masukkanlah X kat sini ada X. Kita gantikan dengan 1. Okey, so kita dapat 3P darab 1 kuasa 2 tambah 2Q darab 1 samakan dengan 5. Okey. So kita dapatlah dekat sini 3P tambah 2Q sama dengan 5. Dia nak Q sebagai perkara rumus. Okey.
So Q sama dengan 5 tolak 3P bahagi 2. B. Dengan menggunakan kaedah petua rantai, tentukan pembezaan peringkat pertama bagi Y sama dengan 1/2 U kuasa 5 jika U sama dengan 6 tolak 3X. Okey, so kita ada Y sama dengan 1/2 U kuasa 5. Jadi ada Y dalam sebutan U, kita boleh cari dy du. Tapi ni tak boleh lagi. So kena naikkan ni. Y sama dengan 1/2 U kuasa negatif 5. Barulah kita boleh cari dy du. So dy du sama dengan negatif 5/2 U kuasa negatif 5 tolak 1. So negatif 6. So ni turunkan dapat negatif 5/2 U kuasa 6. Ni ialah dy du. Okey, seterusnya kita ada U iaitu 6 tolak 3X. Kita ada U sama dengan 6 tolak 3X. So ada U dalam sebutan X, boleh cari du dx sama dengan negatif 3. Okey, so petua rantai yang kita boleh gunakan ialah dy dx sama dengan dy du darab du dx. Okey, dy du kita gantikan ni negatif 5/2 U kuasa 6 darab du dx ialah negatif 3. Jadi kita permudahkan, kita dapat 15/2 U kuasa 6. Okey, ini ialah dy dx. Kalau dy dx mestilah dalam sebutan x kan. Jadi kita ganti ni. U ni kita gantikan dengan ni. Ni U kita ni gantikan dalam ni. Okey, so ni sama dengan. So kita boleh carilah dy dx sama dengan 15/2 6 tolak 3x kuasa 6. 8A. Rajah 3 menunjukkan graf fungsi y sama dengan fx. Jawab soalan berikut dengan menggunakan rajah 4 dalam ruangan jawapan. Roman 1. Lukis graf fungsi y sama dengan f songsangan x. Okey, so sebenarnya saya dah terangkan macam mana nak lukis graf fungsi songsangan dalam video saya sebelum ni. Okey, kalau nak tengok bolehlah dekat soalan trial MRSM tahun 2024. Okey, sekarang saya akan terangkan lagi sekali. Bila kita nak melukis graf fungsi songsangan, kita mesti lukis garis lurus y sama dengan x. Okey, dekat sini kita lukis garis lurus y sama dengan x. Okey, lepas tu ni ialah garis lurus y sama dengan x dan kita labelkan. Okey, lepas tu bila kita nak melukis songsangan kepada f, jadi kita ada ni kan. Ni graf kita kena pantulkan terhadap garisan ni. So saya ulang kamu ada garisan y sama dengan x, ada garisan ni, jadi kamu kena pantulkan terhadap garisan putus-putus tu. Okey, akan dapat macam ni. Okey. So inilah graf. Kita boleh labelkan ni sebagai f songsangan x. Okey, yang Roman 2 dia suruh tanda dan labelkan titik A dengan keadaan fx sama dengan f songsangan x. Jadi maksudnya dia punya persilangan lah. So ini So ni ialah titik A. 8B, sebuah kilang mengeluarkan Q bungkus sambal goreng sehari. Bilangan pengeluaran bungkusan sambal goreng bergantung kepada bilangan pekerja N dengan fungsi QN sama dengan 200 tambah 3N kuasa 2. Jumlah keuntungan sehari R dalam RM yang diterima daripada jualan sambal goreng Q ialah RQ sama dengan 40Q. Cari Roman 1 bilangan pekerja yang diperlukan untuk menghasilkan 500 bungkus sambal goreng dalam sehari. Okey, so dekat sini kita kena, daripada soalan tu dia bagi Q, ialah bilangan bungkus kan. Bilangan bungkus sambal goreng. Okey, lepas tu pula N ialah bilangan pekerja. Okey, lepas tu bilangan pengeluaran. So, bilangan pengeluaran, ni ialah QN. QN sama dengan
200 tambah 3N kuasa 2. Okey, lepas tu untung pula. Untung ialah RQ sama dengan 40Q. Okey, sekarang soalan yang nombor 1, yang Roman 1 ni dia kata dia nak bilangan pekerja yang diperlukan. Okey, bilangan pekerja. So nak cari N lah. Nak cari N. Okey, kalau 500 bungkus sambal goreng dihasilkan. So 500 tu ialah bilangan bungkus. 500 tu ialah Q. Jadi kita masukkanlah dekat dalam ni. Q ni ialah 500, kita cari N. Okey. So sekarang kita ada 500 sama dengan 200 tambah 3N kuasa 2. Lepas tu kita cari N lah. Kita dapat 3N kuasa 2 sama dengan 300. N kuasa 2 sama dengan 100. So N sama dengan tambah tolak 10. Tapi N ni bilangan pekerja kan. Jadi N 10 orang. Okey, Roman 2. Bilangan minimum pekerja yang diperlukan untuk kilang tersebut mendapat keuntungan sekurang-kurangnya RM 116 hari. Sama jugalah bilangan dia nak bilangan pekerja. So maksudnya dia suruh cari N. Tapi dekat sini dia kata keuntungan. Sekurang-kurangnya 116,000. Jadi kita tengok keuntungan lah. Dekat sini keuntungan yang ni. Okey, so kita ada Roman 2. So RQ RQ maksudnya ni composite index. Okey, so kita masukkan Q dalam R. Okey, so ada 200 tambah 3N kuasa 2. Okey, yang ni dia kata sekurang-kurangnya. So maksudnya lebih besar atau sama dengan 116,000. Okey, jadi selebihnya kamu selesaikanlah. Ni dapat 200 tambah 3N kuasa 2. Lebih besar atau sama dengan 2900. Jadi 3N kuasa 2 lebih besar atau sama dengan 2,900 tolak 200, 2700. Jadi N kuasa 2 yang ini kita dapat sama dengan 900. Okey. So ini kuadratik kuadratik function fungsi kuadratik. So ni N kuasa 2 tolak 900 lebih besar atau sama dengan 0. Jadi N kuasa 2 tolak 30 kuasa 2. Jadi ni kita factorize, dia dapat N tolak 30, N tambah 30. Okey, bila kita selesaikan ni kita dapat macam ni lah. So ni negatif 30, ni 30. Tanda kita lebih besar. Jadi kita ambil yang belah sini lah. Dengan belah sini. Okey, tetapi N ni lah bilangan pekerja. Jadi ni tak boleh lah kita ambil yang belah kanan je. So N lebih besar atau sama dengan 30. Okey, tetapi dia nak bilangan minimum kan. Dia nak bilangan minimum. So N sama dengan 30. 9. Diberi cos theta sama dengan pi dengan keadaan theta di antara 0 darjah hingga 90 darjah. Ungkapkan dalam sebutan pi A cosecant 90 tolak theta. Okey, so untuk menjawab soalan ni kita perlu rujuk formula dalam buku teks. Kalau English version muka surat 194. Okey, kita ada cosecant 90 tolak theta sama dengan secant theta. Jadi kita boleh terus je lah gunakan formula ni. Okey, so kita ada cosecant 90 tolak theta sama dengan secant theta. Kita tahu secant adalah 1 per cos. Jadi secant theta sama dengan 1 per cos theta. Dan cos theta dia dah bagi kat sini sama dengan pi. So ni sama dengan 1 per pi lah. Okey, soalan B. Dia suruh cari sin 1 per 2 theta. Okey, ni sebenarnya sudut separuh. Ni sama dengan sin theta per 2. So kita perlu guna formula ni. Cos 2 theta sama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2 theta. Jadi kalau cos theta sahaja, so dapat 1 per 2 sin kuasa 2 theta per 2. So kita kena gunakan formula ni lah. Okey, so kita salin dulu formula ni sama dengan cos
theta sama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2 theta per 2. Jadi kita akan jadikan sin theta per 2 ni sebagai perkara rumus. Okey, cos theta pula kita dah tahu dah dekat sini sama dengan P. So kita just masukkan je lah. So ni akan dapat P sama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2 theta per 2. Okey, jadi kamu akan jadikan dia subjek 2 sin kuasa 2 theta per 2 sama dengan 1 tolak P sin kuasa 2 theta per 2 sama dengan 1 tolak P per 2. Jadi kalau sin theta sahaja, kita punca kuasa 2 kan 1 tolak P per 2. Okey, sebenarnya ada tambah tolak tapi kita ambil yang positif je sebab dekat soalan ni dia bagi theta di antara 0 darjah hingga 90 darjah. Jadi maksudnya memang positif je lah, kita ambil yang positif je. 10A diberi bahawa ddx 7 bahagi 4 darab 3 tolak x kuasa 2 sama dengan 4gx. Cari nilai pengamiran daripada 0 hingga 2, 2gx tambah 1 dx. Okey, so untuk soalan ni dia bagi benda ni kita boleh pecahkan. So kita boleh let y sama dengan ni. Yang ni kita anggap sebagai y. So y sama dengan 7 bahagi 4 3 tolak x kuasa 2. Okey, lepas tu jadi kalau bila tu dah gantikan dengan y, ni kita dah ganti dengan y, so dy dx lah ni So dy dx sama dengan 4gx. Okey, so kita boleh jadikan g subjek kita jadikan g subjek. So gx sama dengan 1/4 dy dx. Okey, jadi soalan ni suruh kita cari pengamiran daripada 0 hingga 2, 2gx tambah 1 dx. Okey, mula-mula kita pecahkan 0, 2, 2gx dx. Cara penulisan kena betul mesti berpasang-pasang pengamiran dengan dx tu. 0, 2, 1 dx. Okey, seterusnya kita ada gx kat sini. Okey, kita gantikan dengan 1/4 dy dx. Okey, so ni sama dengan 0, 2, 2 ni 1/4 dy dx. dx tambah 0, 2, 1 dx. Okey, so seterusnya kita boleh permudahkan. Okey, dan kita boleh keluarkan dia punya constant ni. Okey, 0, 2 dy dx dx tambah 0, 2, 1 dx. Okey, kita tahu kalau kita kamirkan dy dx terhadap x, kita dapat y. Yang ni kamu kena tahu. Jadi untuk yang ni kita kamirkan dy dx terhadap x, kita akan dapat y. Tetapi y ialah ni 7 bahagi 4 darab 3 tolak x kuasa 2. Jadi kita terus je lah gantikan. Okey, 1 pula bila kita kamirkan kita dapat x 0, 2. Okey, selebihnya kita just gantikan had atas tolak had bawah. Okey, kena tunjukkan 1/1. So ni 7 bahagi 4 darab 3 tolak 2 kuasa 2 tolak 7 bahagi 4 darab 3 tolak 0 kuasa 2. Okey, yang ni pula ialah 2 tolak 0. Okey, selebihnya kamu boleh carilah. Kamu akan dapat ni, kamu guna kalkulator, kamu akan dapat 25/9. B. Diberi bahawa 3P tambah pengamiran daripada K hingga 2K fx dx tolak pengamiran daripada 4P hingga 2K fx dx sama dengan 5P tolak 1, di mana K dan P adalah pemalar. Cari nilai P jika K sama dengan 4P. Jadi untuk menjawab soalan ni, kita cuma gantikan je lah
Apa-apa saja yang K ni kita gantikan dengan 4P. Jadi kita gantikan, so kita dapat 3P tambah K dalam 4P. So 2 darab K, so darab 4P Fx dx. Okey, tolak yang ni 4P biar je lah. So 2K, so gantikan dengan 4P Fx dx sama dengan 5P tolak 1. Okey, jadi kita selesaikan ni, kita permudahkan. So ni kita dapat 4P, ni kita dapat 8P Fx dx tolak yang ni 4P, yang ni 8P Fx dx sama dengan 4P tolak 1, 5P tolak 1. Jadi kalau kita tengok dekat sini ni sama, jadi kita tolakkan ni dapat kosong. So seterusnya kita selesaikan lah. So 3P sama dengan 5P tolak 1. Jadi 5P tolak 3P sama dengan 1. 2P sama dengan 1. Jadi P sama dengan 1/2. 11A, sempena Hari Guru sebuah sekolah, murid telah menyediakan 7 persembahan, iaitu 3 nyanyian, 3 tarian dan 1 drama. Ahli jawatankuasa ingin menyusun persembahan tersebut. Cari bilangan cara menyusun persembahan jika persembahan mesti mula dengan tarian, berakhir dengan nyanyian dan persembahan yang sama jenis tidak boleh disusun berturutan. Okey, so untuk A ni kita ada 3 nyanyian, 3 tarian dengan 1 drama. Okey, dia nak susun. Jadi kita kena guna permutation, kita kena guna P. Okey, so disebabkan ada 7 persembahan, so kita sediakan 7 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama mesti tarian. Yang kedua mesti nyanyian. Okey, tarian ada 3, kita nak letak 1 dekat sini jadi 3P1. Nyanyian pun sama ada 3, kita nak letak 1 kat belakang tu jadi 3P1. Okey, seterusnya kita boleh susun drama sebab yang lain ni tak boleh, persembahan yang sama jenis tidak boleh disusun berturutan. Okey, drama nak letak kat mana? Okey, so drama disebabkan dia 1, dia boleh letak kat sini. Okey, atau kat sini, atau sini, atau sini, atau sini. Okey, so ada berapa tu? Ada 5 pilihan kan? So darab dengan 5 lah. Okey, tadi untuk tarian kita dah letak, kita ada 3 dah letak 1 dekat sini. Okey, jadi balance dia ialah 2 susun 2. Okey. Kemudian sama juga dengan nyanyian. 1 dah letak kat sini. So balance dia ialah 2P2 juga. Okey, jadi kita darabkanlah semua ni. 3P1 darab 2P2 darab 2P2 darab 3P1 darab dengan 5. Okey, ni kita akan dapat 180 cara. Okey, kalau kita tak faham cara ni, kita ada satu lagi cara yang panjang sikit lah. Ni method 1 ni. Okey, kalau kita tak faham, kita boleh guna cara panjang. Tapi biasanya yang cara panjang ni kita dia memang panjang tapi lebih mudah faham dan sebab kita guna cara penyenaraian kan. Okey, so method 2. Okey, kita sediakan 7 tempat ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebab dia ada 7 persembahan. Okey, yang pertama ialah tarian. Yang terakhir ialah nyanyian. So dekat sini ada 3 pilihan. Nyanyian pun ada 3 pilihan. Okey, drama kita cuba letak kat sini dulu. Drama ada 1 pilihan. Okey, so sekarang kalau dekat sini nyanyian. Jadi sebelah dia tak boleh yang sama. So mesti tarian. Ni pun nyanyian, ni tarian, ni nyanyian. Okey, kita tengok tarian dulu. Tarian dekat sini ada 3. So ada balance 2. Yang ni tarian ada balance 1. Nyanyian sama juga ada 3. So dekat nyanyian yang sini tinggal ada 2 pilihan, yang ni ada 1 pilihan. Okey, so kita darabkan semua ni. Okey, kita dapat 3 darab 1 darab 2 darab 2 darab 1 darab 1 darab 3 ni kita akan dapat 36. Okey, ini kalau kita punya D tu dekat sini, drama tu kita yang kedua. Okey, cuba kita buat yang seterusnya. Okey, ni tarian, ni nyanyian, drama dekat sini. So ini ada 3, ini ada 3, yang ni ada 1.
Okey, dekat sini nyanyian. Confirm lah dekat sini tarian kan. So ni nyanyian, ni tarian, ni pun dekat sini ada tarian, ni confirm dekat sini nyanyian. Sebab yang sama tak boleh berturutan. Okey, kita tengok tarian dulu. Kat sini dah 3. So tarian ni tinggal 2, tarian ni tinggal 1. Nyanyian pun 3, yang ni tinggal 2, ni tinggal 1. Okey, so ni kita darabkan. Dan kita dapati dia sama tau. Okey. Ni kita darabkan 3 darab 2 darab 1, 2 darab 1 darab 1 darab 3 ni dapat 36 cara. Okey, so seterusnya 4, 5, 6, 7. Kalau ni tarian, ni nyanyian, drama dekat sini. Okey, so ni 3, ni 3. Ini 1. Okey. So kalau ni nyanyian, ni mesti tarian. Nyanyian. Kalau ni tarian, ni mesti nyanyian. Tarian. Okey, so ada T ada 3, kat sini tinggal 2, ni tinggal 1. Nyanyian ada 3, ni tinggal 2, tinggal 1. Okey, so darabkan. Sama kan? So ni sama dengan 36. Okey, jadi kita boleh predict lah untuk yang seterusnya. Kalau kita buat pun memang sama 36. Bila situasi dia macam ni. Okey, ni tarian, ni nyanyian. Okey, drama dekat sini. Okey, so ni 3, 1. Jadi ni kalau ni nyanyian, ni tarian. Ni tarian, ni nyanyian, tarian, nyanyian. So sama je lah. Jadi ni 2, 1, 1 So ni darabkan semua. Sama dengan 36 cara. Dan yang terakhir, kalau kita ada kita ni tarian, ni nyanyian, D kita yang kat sini. Okey, so ni 3, 1, 3. Drama ni 1. Okey, kalau ni tarian, ni confirm nyanyian. Tarian, nyanyian, tarian. Okey, so tarian dulu, ni dah 3, ni 2, ni 1. Nyanyian ni 3, ni tinggal 2, 1. Sama je. So sebenarnya kalau kita senaraikan 2 pun kita dah boleh predict yang seterusnya. So ni sama dengan 36. Jadi kita tambahkan ke semuanya ni. Samalah kita akan dapat 36 darab 5 sama dengan 180 cara. Okey, panjang sikit lah tapi rasanya kalau cara macam ini lebih mudah difahami. Okey, tapi guna method 1 ke method 2 kita akan dapat jawapan yang sama. B. Satu pertandingan kuis matematik yang mengandungi bahagian A dan bahagian B. Bahagian A terdiri daripada 8 soalan dan bahagian B terdiri daripada N soalan. Murid yang menyertai pertandingan perlu menjawab 5 soalan dari mana-mana bahagian dengan syarat bilangan soalan daripada bahagian A mesti melebihi bilangan soalan daripada bahagian B. Diberi bahawa terdapat 1316 bilangan cara membentuk kombinasi soalan tersebut. Cari nilai N. Okey, so clue kat sini kombinasi, jadi kita mungkin kena guna C lah. Okey, kita ada bahagian A ada 8 soalan, bahagian B ada N soalan, tak tahu. Kita kena jawab 5 soalan yang bahagian A lebih besar daripada bahagian B. Okey, kalau bahagian A lebih besar daripada bahagian B, maksudnya kita boleh jawab semua daripada bahagian A lah. So kalau semua maksudnya 5 daripada bahagian A, 0 daripada bahagian B. Okey, atau 4 soalan daripada A, 1 soalan daripada B. Okey, atau 3 daripada bahagian A, 2 daripada bahagian B. Okey, kombinasi dia ni sama dengan 1, 3, 1, 6. Okey, jadi kita gunakan combination lah sebab dia dah bagi clue kat situ kombinasi kan. Jadi kita ada untuk soalan bahagian A, kita ada 8 soalan. Jadi 8 C 5. Okey, untuk bahagian B 0 soalan. Jadi N C 0. Okey, atau ni maksudnya tambah. Jadi kamu ada 8 C 4 darab dengan NC1. Okey, lepas tu seterusnya kalau 3 daripada bahagian A, 8C3 darab NC2.
Okey, so ni sama dengan 1316. Okey, jadi bila kita guna kalkulator, kita boleh cari nilai 8C5. Okey, 8C5 ialah 56. NC0, apa-apa C0 ialah 1. Jadi 8C4 ialah 70. Okey, NC1 ialah N. Okey, lepas tu 8C3. Okey, 8C3 ialah 56. Okey, NC2. Okey, NC2 ialah N faktorial bahagi dengan N tolak 2 faktorial darab dengan 2 faktorial. Gunakan formula formula combination ada dalam list of formula. Okey, samakan dengan 1316. Okey, seterusnya kamu dah boleh simplify lagi lah. Ni kita akan dapat 56 tambah 70N tambah 56 darab. Okey, N faktorial ialah N darab N tolak 1 darab N tolak 2 faktorial. Okey, bahagi dengan N tolak 2 faktorial darab 2 faktorial. Okey, samakan dengan 1316. Okey, dekat sini kita boleh potong ni. Okey. Lepas tu 2 faktorial ialah 2 darab 1 iaitu 2. Ni pun kita boleh matikan. Ni dapat 28. Okey, so seterusnya kita boleh pemudahkan. Okey, pemudahkan kita dapat 56 tambah 70N. Okey, tambah kita ada dekat sini 28N kuasa 2 tolak 28N. Okey, sama dengan 1316. Okey, so seterusnya kita boleh mudahkan lagi lah. Nampak macam bentuk kuadratik ni kan. Okey, jadi kita dapat kat sini 28N kuasa 2 tolak 28N. 70 tolak 28N. So dapat 42. 42N. So 56 tolak 1316. So akan dapat negatif 1260. Okey, sama dengan kosong. Okey, yang ni kuadratik, jadi kita boleh kecilkan, kita boleh bahagi dengan 14. Okey, so kita akan dapat kat sini 2N kuasa 2 tambah 3N tolak 90 sama dengan kosong. Jadi boleh factorize lah. 2N tambah 15 N tolak 6 sama dengan kosong. Jadi kita dapat N sama dengan negatif 15/2 dan N sama dengan 6. Okey, N ni ialah bilangan soalan kan. Jadi kita ambil yang positif dan juga dia integer lah. So kita pilih N sama dengan 6. 12A, Rajah 5 menunjukkan graf taburan binomial. Roman 1, ungkapkan Px sama dengan 2 tambah Px sama dengan 3 dalam sebutan K dan M. Okey, so disebabkan dia binomial, dekat sini mungkin kita nak guna Px sama dengan R, N CR, P power of R, Q power of N minus R. Ni dia punya N dengan P. Okey, N dia 3 dan P dia ialah tak tahu. Okey, so untuk yang Roman 1, dia suruh ungkapkan probability X sama dengan 2 tambah probability X sama dengan 3. Maksudnya yang ni lah. Setiap satu ni probability ialah 1/64. Tapi since of dia nak dalam sebutan K dengan M, jadi kita kena gunakan 1 tolak 1/64 tolak 1/64 Okey. So Roman 1 P X sama dengan 2 tambah P X sama dengan 3 ni sama dengan 1 tolak M tolak K. Okey. So itu je lah.
Okey, Roman 2, cari nilai bagi P. Okey, untuk mencari nilai bagi P, kita ada banyak pilihan lah dekat sini kan. Probability dia ada M, ada K. Okey, tapi yang ada nilai ialah 1/64. Dan yang paling senang adalah bila kita pilih kebarangkalian bila X sama dengan 3 dan masukkan dalam formula ni. Okey, jadi untuk Roman 2, kita pilih bila X sama dengan 3. So, NC3. Jadi, 3C3. Okey, P power of 3. Okey, P tak tahu. So, P kuasa 3. So, Q pun tak tahu. Kuasa 3 tolak 3. Dan ni kita samakan dengan 1/64. Okey, 3C3 ialah 1. P kuasa 3. P kuasa 3 lah. Q kuasa 3 tolak 3. Jadi Q kuasa kosong ialah 1. Okey, ni sama dengan 1/64. Jadi yang tinggal ialah P kuasa 3 sama dengan 1/64. Jadi kita dapatlah P sama dengan 1/4. B, untuk soalan ni diberi bentuk macam ini dan kebarangkalian X lebih besar sama dengan 8 sama dengan 0.6844. Dia suruh cari nilai sigma ni. Okey, untuk itu bila diberi bentuk macam ni X macam ni. Ni maksudnya dia bertabur secara normal. Okey, dengan ni dia ialah dia punya mean dan yang ni ialah dia punya variance. Okey. So lepas tu dibagi kat sini kebarangkalian X lebih besar sama dengan 8 sama dengan 0.6844. Okey, lepas tu yang ni tak standard. Jadi kita boleh standardkan. Okey, tukar kepada Z. Jadi 8 tolak 15 bahagi sisian piawai tak tahu 0.6844. Okey, lepas tu bila kamu lukis bentuk dia ni kan. Okey, so dekat sini kan lebih besar 0.6844. So maksudnya dia dah lebih besar daripada separuh kan. Jadi dekat sini. Dan kita kalau kita tengok jadual pun kita tak akan jumpa 0.6844. Jadi kita kena cari yang belah kiri. Okey, jadi bila kita nak menulis tu kita kena ambil yang belah kiri lah. So P Z kurang daripada 8 tolak 15 bahagi standard deviation sama dengan 1 tolak 0.6844 iaitu 0.3156. Okey, cara penulisan ni penting. Kalau ni lebih besar, yang ni mesti, kalau ni lebih besar atau sama, yang ni mesti kurang je. Tak ada sama. Okey. So, seterusnya kita boleh tengok ni lah jadual. Kita cari ni masuk nilai kebarangkalian. 0.3156. Okey. Kita cari kat sini 0.3156 yang ni. Okey, jadi kita boleh baca dia punya Z-score lah 0.48. Okey, tetapi daripada bila kita lukis tadi kita dah nampak dia kedudukan dia dekat belah kiri. Jadi dia bernilai negatif. Jadi 8 tolak 15 per sisian piawai ni sama dengan negatif 0.48. Okey, jadi kamu boleh carilah sisian piawai dia sama dengan 8 tolak 15 bahagi negatif 0.48. Okey, sama dengan 14.58. Ni dia punya sisihan piawai. Bahagian B, soalan nombor 13. Rajak 6 menunjukkan sebuah segi empat tepat A, B, C, D di atas satah katis. A, tunjukkan bahawa Y sama dengan X tambah 12. Okey, dekat sini clue dia ialah segi empat tepat. Okey, kalau segi empat tepat kita kena tahulah dia punya properties kan. Dia punya ini semua sudut dia ialah 90 darjah. Okey, dan ini selari dengan ni. Lepas tu ni selari dengan ni. Okey, semua tu dia punya ciri-ciri segi empat tepat. Okey, yang pertama kita nak tunjukkan bahawa Y sama dengan X tambah 12. Jadi dekat sini clue dia daripada gambar rajah ni kita boleh cari kecerunan BC kan. So kecerunan BC. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1 So 8 tolak negatif 2 bahagi dengan negatif 4 tolak 6.
Okey, ni pun dah berapa kali saya dah pesan dalam video saya sebelum-sebelum ni pun memang kena tunjukkan satu persatu. 8 tolak negatif 2. Jangan terus tulis 8 tambah 2 . Okey, so ni kamu akan dapat sama dengan negatif 1. Okey, lepas tu kita tahu kecurunan BC berserenjang dengan kecurunan AB. Jadi kita boleh cari kecurunan AB. Jadi kecurunan AB darab kecurunan BC sama dengan negatif 1. Jadi kecurunan AB darab kecurunan BC tadi negatif 1. So dapatlah kecurunan AB sama dengan negatif 1 bagi 1, dapat 1. Okey, tapi dalam masa yang sama, kecurunan AB ni kita boleh cari dengan menggunakan formula kecurunan lah, Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So ni gradient AB ni sama juga dengan Y tolak 8. Okey, bahagi dengan X tolak negatif 4. Kita samakan dengan 1. Jadi kita boleh cari kat sini Y tolak 8 bahagi dengan X tambah 4 sama dengan 1. Jadi Y tolak 8 sama dengan X tambah 4. Jadi Y sama dengan X tambah 4 tambah 8. 12. Okey, so tertunjuklah. B. Hitungkan luas segitiga ABC dalam sebutan X dan Y. Okey, so untuk mencari luas, kita ada formula 1/2 yang kita susun-susun tu. Okey, ikut susunan ni ABC. So A ialah XY, B negatif 48, C 6, negatif 2, back to XY. Okey, so kita darabkan je lah. So 1/2 ni mesti ditunjukkan ni. So X darab 8 tambah negatif 4 darab 2 tambah 6 darab Y. Okey, tolak yang bertentangan pula. Okey, so kita ada kat sini Y darab negatif 4 tambah 8 darab 6 tambah negatif 2 darab X. Okey, so modulus Okey, so ni kamu akan dapat 1/2. So ni ialah 8X tolak 8 tambah 6Y tolak negatif 4Y tambah 48 tolak 2X. Okey, so ni kita just selesaikanlah. Kita akan dapat 1/2. Okey, kita dapat 10X tambah 10Y tolak 40. Okey, semua ni darab 1/2 akan dapat 5X tambah 5Y tolak 20. Ni kita punya luas. C. Seterusnya cari koordinat titik A diberi luas segi 4 tepat ABCD ialah 120 unit kuasa 2. Okey, ada perkataan seterusnya. Seterusnya maksud kita kena gunakan apa yang kita dah dapat dalam A dan B untuk menjawab soalan C. Okey, soalan yang B tadi kita dapat cari luas ABC. Tapi sekarang ni dia bagi luas segi 4 ABCD sama dengan 120. Jadi kita tahu yang luas segitiga ABC darab 2 dapat sama dengan luas segi 4 tepat ABCD. So kita gunakan je lah. So kita ada luas ABCD sama dengan 120. Jadi darab 2 tadi yang kita dah dapat dalam B. So 2 darab 5X tambah 5Y tolak 20 sama dengan 120. Jadi 5X tambah 5Y tolak 20 sama dengan 60. Okey, bila ada modulus, kita kena pertimbangkan yang positif dan juga yang negatif. Okey, kita pertimbangkan yang positif dulu. So, kita ada 5X tambah 5Y tolak 20 sama dengan 60. Okey, Y kita dah dapat daripada soalan A tadi. Y sama dengan X tambah 12. So, X tambah 12. So, kita masukkan kat sini. So, kita dapat 5X tambah 5 X tambah 12 tolak 20 sama dengan 60.
Jadi ni 5x tambah 5x tambah 60 tolak 20 sama dengan 60. So 10x sama dengan 20, x sama dengan 2. Okey, itu bila positif. Kita pertimbangkan pula yang kalau negatif. 5x tambah 5y tolak 20 sama dengan negatif 60. Okey, yang ini kita akan dapat gantikan y ialah x tambah 12. So tolak 20 sama dengan negatif 60. So ni 5x tambah 5x tambah 60 tolak 20 sama dengan negatif 60. Okey, ni kita dapat 10x sama dengan negatif 100. Okey, jadi x sama dengan negatif 10. Okey, bila kita tengok kedudukan x ni dekat sebelah kiri kan. Okey, dekat sebelah kiri. Jadi maksudnya ni dekat belah kiri. Maksudnya kita kena ambil x yang negatif. X yang negatif. Kita ada 2x tadi kan. Kita ada x yang positif dengan x yang negatif. So kita kena ambil x yang negatif untuk mencari koordinat y. So kita masukkanlah x sama dengan negatif 10 ni dalam equation ni. So jadi y sama dengan negatif 10 tambah 12. So ni sama dengan 2. Jadi dapatlah kita koordinat A. So A sama dengan negatif 10, 2. 14A diberi persamaan kuadratik AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong dengan keadaan A, B dan C adalah pemalar dan A tak sama dengan kosong. Dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2, terbitkan rumus X sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa 2 B kuasa 2 tolak 4AC bahagi 2A. Okey, so untuk ni kita kena mulakan daripada persamaan kuadratik yang dia bagi ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Okey, jadi untuk menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2, kita kena pastikan A dia ialah 1. Jadi kita kena bahagi ni semua dengan A. So ni bahagi A, bahagi A, bahagi A, bahagi A. Okey, jadi kita akan dapat X kuasa 2 tambah BX per A tambah C per A sama dengan kosong. Okey, seterusnya kita kena tambah dengan B per 2 kuasa 2 kemudian tolak dengan B per 2 kuasa 2. Okey, sebab itu memang kaedah dia kan, kaedah penyempurnaan kuasa 2. Jadi kamu masukkanlah dekat sini. So X kuasa 2 tambah B per AX. Okey, saya gunakan color lain tambah B per 2 kuasa 2. So B per A per 2 kuasa 2 tolak dengan B per A per 2 kuasa 2. Okey, so tambah dengan C per A sama dengan kosong. Okey, so yang ini kita boleh ringkaskan. Okey, ini akan jadi X tambah B per 2A kuasa 2. Okey, yang ni kita ringkaskan tolak dengan B per 2A. B per 2A kuasa 2 tambah C per A. Okey, sama dengan kosong. Okey, seterusnya kita bawakan ke sebelah kanan iaitu so X tambah B per 2A kuasa 2 sama dengan B per 2A kuasa 2 tolak C per A. Okey, so seterusnya yang ni kita boleh ringkaskan belah kanan. Yang belah kiri ni samalah. Okey, ni kita dapat B kuasa 2 bahagi 4A kuasa 2 tolak C per A. Okey, kita samakan penyebut. So, kita darab dengan 4A. Ni pun darab dengan 4A. Kita samakan penyebut. Okey, so ni kita akan dapat X tambah B per 2A
kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tolak 4AC bahagi 4A kuasa 2. Okey, jadi sekarang kita nak menghapuskan kuasa 2 ni. Jadi kita punca kuasa 2 kan dua-dua belah. Okey, macam ni Okey. So nanti terhapuslah dia punya kuasa 2 tu. So yang belah kiri dah tinggal X tambah B per 2A. Okey, yang belah kanan ni jadi tambah tolak tau. Okey. So yang ni ialah punca kuasa 2B kuasa 2 tolak 4AC bagi punca kuasa 2 4A kuasa 2. Okey, so seterusnya kita boleh ringkaskan ni X tambah B per 2A. Okey, sama dengan tambah tolak B kuasa 2 tolak 4AC bahagi dengan square root 4 ialah 2. Square root A kuasa 2 pun dapat A. So ni dapat 2A. Okey, so jadikan X subjects. So dapat negatif B bahagi 2A tambah tolak punca kuasa 2 B kuasa 2 tolak 4AC bahagi 2A. Okey, seterusnya kamu samakan penyebut. So kamu dapatlah X sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa 2 B kuasa 2 tolak 4AC bahagi dengan 2A. Okey, jadi dapatlah kamu tertunjuklah yang ni. B seterusnya diberi persamaan kuadratik X kuasa 2 tolak 2KX tambah 2 tolak K sama dengan 0. Ungkapkan punca-punca bagi persamaan kuadratik dalam sebutan K. Okey, jadi ada perkataan seterusnya. Jadi memang kita kena gunalah apa yang telah kita dapat daripada soalan A tadi. So untuk B, kita kena kenal pasti kita punya daripada persamaan ni. So A dia ialah 1, B dia ialah negatif 2K, C dia ialah 2 tolak K. Jadi kita masukkan dalam persamaan tadi. So X sama dengan negatif 2K tambah tolak punca kuasa 2 negatif 2K kuasa 2 tolak 4 A1 C 2 tolak K. Ni sambung. Okey, jangan bagi separuh-separuh. Okey, bahagi dengan 2A. A ialah 1. Suka nak diingatkan lagi walaupun saya dah cakap dalam video-video saya sebelum ni, ini memang kena sebiji-sebiji. Walaupun ni 2 darab 1 kamu tahu ialah 2, tapi kamu tetap kena tulis 2 darab 1 untuk step yang pertama. Step lepas tu tak apa kalau kamu nak simplify pun. Okey. Jadi ni akan dapat 2K tambah tolak punca kuasa 2 ni dapat 4K kuasa 2 tolak 8 tambah 4K. Okey, bahagi dengan 2. Ni dah boleh inilah ringkaskan. Okey, yang ni kamu akan dapat 2K tambah tolak. Yang ni 4 boleh keluarkan. So K kuasa 2 tambah K tolak 2. Okey, bahagi dengan 2. Okey, dekat sini ni square root 4. Kita boleh ringkaskan lah, kita dapat 2. So ni sama dengan 2K tambah tolak 2 punca kuasa 2 K kuasa 2 tambah K tolak 2 bahagi dengan 2. Okey. So seterusnya kamu dah boleh ringkaskan ni. Ni kamu boleh simplify. So ni akan dapat K tambah tolak punca kuasa 2 K kuasa 2 tambah K tolak 2. C. Jika persamaan kuadratik DB mempunyai punca-punca nyata, tentukan julat nilai K dengan menggunakan kaedah garis nombor. Okey, so C kaedah garis nombor. Okey, kaedah ni saya dah tunjukkan juga dalam saya punya video sebelum ni, iaitu Trial Mara 2024. So tengok macam mana guna kaedah garis nombor. Okey, so jadi kat sini dia kata punca-punca nyata. Punca-punca nyata ada 2. Satu nyata, berbeza,
guna B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar daripada kosong. Kalau nyata sama. Okey, guna B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Jadi sekarang dia kata punca-punca nyata je. Jadi kita kena combinekan kedua-duanya ni. Okey, so kita kena guna B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar atau sama dengan kosong. Jadi sebelum ni dekat B kita dah kenal pasti A kita 1, B negatif 2K, C ialah 2 tolak K. So kita masukkanlah dekat dalam ni. Kita dapat negatif 2K kuasa 2 tolak 4 darab 1, C ialah 2 tolak K. Lebih besar atau sama dengan kosong. Jadi kita akan dapat 4K kuasa 2 tolak 8 tambah 4K. Lebih besar atau sama dengan kosong. Yang ni kita bahagi dengan 4 dan kita susun. Kita akan dapat K kuasa 2 tambah K tolak 2. Lebih besar atau sama dengan kosong. Yang ni kita boleh factorize. Kita akan dapat K tambah 2, K tolak 1. Okey, untuk menggunakan kaedah garis nombor, kita buatlah garis nombor kan. Garis nombor macam ni. Okey, kita punya punca ialah negatif 2 dengan 1. Jadi kita buat garisan untuk negatif 2 dan 1. Okey, so ini ialah negatif 2. Ni ialah 1. Kita kena pilih K yang kurang daripada negatif 2. Katakanlah kita pilih K sama dengan negatif 3. Okey, untuk ni kita kena pilih yang lebih besar daripada negatif 2 tapi kurang daripada 1. Jadi katakanlah kita pilih K sama dengan kosong. Okey, untuk yang belah sini kita pilih yang lebih besar daripada 1. Katakanlah kita pilih K sama dengan 2. Jadi kita kena masukkan nilai-nilai K ni kat dalam ni. Okey, so jadi untuk ni kita masukkan negatif 3. Kita dapat negatif 3 tambah 2. Negatif 3 tolak 1. Yang ni kosong tambah 2. Kosong tolak 1. Yang ini 2 tambah 2. 2 tolak 1. Okey, lepas tu kita carilah dekat sini untuk yang belah kiri ni. Okey, negatif 3 tambah 2, negatif 1, negatif 3 tolak 1, negatif 4. So negatif 1 darab negatif 4. So positif. So ni dapat positif. Okey, bila untuk yang ni pula kosong tambah 2, 2. Kosong tolak 1, negatif 1. So 2 darab negatif 1. So negatif. Okey, untuk K lebih sama dengan 2. 2 tambah 2, 4. 2 tolak 1, 1. 4 darab 1, 4. So positif. Okey, dia punya range dia untuk yang ini ialah K kurang atau sama dengan negatif 2. Yang ni K lebih besar atau sama dengan negatif 2 kurang atau sama dengan 1. Yang belah kanan K lebih besar atau sama dengan negatif 2. Okey, soalan kita nak yang lebih besar. Okey, lebih besar maksudnya lebih besar sama kosong. Maksudnya yang positif. Jadi kita ambil yang ni lah. Okey, yang positif. So ni kita punya jawapan. Okey, so jawapan kita ialah K kurang atau sama negatif 2. K lebih besar atau sama. Ni sorry, saya salah. Ni 1 Ni 1. 15A, Rajah 7 menunjukkan sebuah trapezium ABCD. Terbitkan satu identiti asas yang melibatkan tangent theta dan secant theta. Okey, untuk menerbitkan identiti asas melibatkan tangent dan secant, kita tengok list of basic identity lah. Kita ada 1 tambah tangent kuasa 2 theta sama dengan secant kuasa 2 theta. Okey, jadi kita kena gunakan theta yang dia bagilah kat sini. Okey, lepas tu dekat sini ada dia bagi ni B. So ni B, ni sama dia kata. So maksudnya ini B lah juga. Okey, lepas tu dia bagi yang ini pula ialah A. So maksudnya ni pun A lah. Jadi yang ni A.
Okey, jadi daripada segitiga tu, daripada segitiga ni kita boleh dapatkan trigo punya ratio SOHCAHTOA, sin cos tangent. Jadi kita ada sin theta, okey, sama dengan SOH. Jadi B per C. Okey, untuk cos theta cah jadi A per C. Untuk tangent theta sama dengan B per A. Okey, seterusnya kita punya segitiga ni kita boleh gunakan Pythagoras theorem. Okey, kita ada A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Jadi kalau kita bahagi dengan A kuasa 2, kita akan dapat, ni semua kita bahagi dengan A kuasa 2. A kuasa 2, A kuasa 2, A kuasa 2. Bagi semua dengan A kuasa 2. Jadi kita akan dapat 1 tambah B per A kuasa 2 sama dengan C per A kuasa 2. Okey, so B per A dekat sini ada B per A. Okey, sekarang kita pun ada B per A. So kita boleh gantikanlah B per A lah tangent. Okey, so ni sama dengan tangent theta. Okey, tapi ada kuasa 2 Okey, so C per A pula kita ada ni C per A, ada ni. Tak ada direct, dia ada A per C. Jadi terbaliklah. Jadi maksudnya kita boleh gantikan dengan 1 per cos. Jadi ni kita akan dapat 1 per cos theta kuasa 2. Okey. So kita tahu 1 per cos ialah secant. Jadi ni akan dapat 1 tambah tangent kuasa 2 theta sama dengan secant kuasa 2 theta. B, selesaikan persamaan sin X secant 2X sama dengan 1 untuk X lebih besar atau sama dengan 0 darjah kurang atau sama dengan 360 darjah. Okey, perkataan selesaikan, so maksudnya kita kena cari nilai X, nilai angles tu, nilai sudut. Jadi untuk B, kamu ada sin X secant 2X sama dengan 1. Okey, secant ialah 1 per cos. Jadi kita gantikan sin X ni 1 per cos 2X sama dengan 1. Okey, so sekarang ni dia tak uniform tau. Satu ni 1X, yang ni 2X. So tak sama. Jadi kita kena gantikan. Nak ganti dengan apa? Kita ada cos 2X. Okey, cos 2X kita ada 3 pilihan. Kita ada cos kuasa 2X tolak sin kuasa 2X. Ataupun kita ada juga cos 2X sama dengan 2 cos kuasa 2X tolak 1. Ataupun ada juga cos 2X sama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2X. Okey, disebabkan kita dah ada sin, so kita kena pilih yang ni lah. Kita pilih yang tu untuk menggantikan cos 2X ni. Okey, so ni sin X, yang ni 1 per 1 tolak 2 sin kuasa 2X sama dengan 1. Okey, sin X darab 1 sin X lah. Yang ni kita pindahkan. So sin X sama dengan 1 darab 1 tolak 2 sin kuasa 2X dapat 1 tolak 2 sin kuasa 2X. Okey, ini nampak macam kuadratik, jadi kita kena tukar kepada bentuk arm sama dengan kosong. Jadi kita susun semula 2 sin kuasa 2X tolak sin X tolak tambah sin X tolak 1 sama dengan kosong. Okey, jadi ni kita factorize, kita boleh dapat 2 sin X tolak 1 dan sin X tambah 1 sama dengan kosong. Okey, jadi untuk yang pertama ni kita buat satu-satu So kita ada 2 sin X sama dengan 1. Jadi sin X sama dengan 1 per 2. Okey, 1 per 2 ialah kuadran 1 dan kuadran 2 yang positif. Jadi untuk cari reference angle, kita shift coskan reference angle ataupun sudut rujukan. So sudut rujukan sama dengan shift sin 1 per 2.
So, kita akan dapat 30 darjah. Jadi, X sama dengan 30 darjah dalam kuadran 1. Okey, dalam kuadran 2 ialah 180 tolak 180 tolak 30 iaitu 150 darjah. Okey, itu untuk yang pertama. Okey, yang seterusnya kita ada satu lagi bila sin X sama dengan negatif 1. Okey, yang untuk yang ini yang ni. Okey, lepas tu untuk yang ni kita boleh cari X lah. Dengan menggunakan kalkulator ataupun dengan menggunakan graf sin . So ini negatif 1 kan. So angle ni ialah 270 darjah. Okey, jadi kita combinekan. So kita dapatlah X sama dengan 30 darjah, 150 darjah dan 270 darjah. C diberi cos X tolak Y sama dengan P per Q dan sin X sin Y sama dengan Q. Tulis dalam sebutan P dan sebutan Q Roman 1 cos X cos Y. Okey, so C kita ada cos X tolak Y sama dengan P per Q. Okey, jadi kita ada formula ni, kita rujuk je lah formula dekat depan tu . So cos X tolak Y ialah cos X cos Y tambah sin X sin Y sama dengan P per Q. Okey, dia dah bagi dekat sini sin X sin Y sama dengan Q. Yang ni. So sama dengan Q. So kita gantikan je lah. So kita ada cos X cos Y tambah Q sama dengan P per Q. Jadi cos X cos Y sama dengan P per Q tolak Q. Ini Roman 1 . Okey, untuk Roman 2 kita nak cari cos X tambah Y. So cos X tambah Y. Okey, sama juga kita gunakan formula yang ada dekat list of formula. Kita ada cos X cos Y tolak sin X sin Y. Okey, cos X cos Y dah ada daripada atas ni, ambil je. Okey, kita ada P per Q tolak Q. Okey, again sin X sin Y ni kita ada dah diberi iaitu sama dengan Q. Jadi kita dapat P per Q tolak 2Q.